my way. Gotta keep looking. If it's not there, gotta go again. Just to get over it, cause when I look aside, she's always by my side. She guides me with a sign and lie to me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, guys, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. Remember the day, every night again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all alone trying to save her. He asked me to come back, but we're not quite alright. Every time she would cry on my shoulder, I was here all alone trying to save her. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess it didn't count. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up, I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, but no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday come around. Whenever you feel sad, remember it's alright. You're surrounded by people that love you. Whatever that you need will go through and forcing you to stay. No matter if I'm okay, we can cry together if you want to. Forever I'll be there to support you. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess you didn't count. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess you
Malaysia Kelantan dapat melahirkan seramai 44 orang lagi graduan dalam bidang doktor perubatan veterina pada Majlis Convocation kali yang ke-10 ini. UMC is widely recognized in other countries, and our graduates are accepted to work in many fields internationally. As of 2020, our graduates' employability rate is 91.9%, and where 12.97% have independently become entrepreneurs. Ku cerita pada semua kisah cinta antara kau dan ku, agar semua tahu dan tak akan dekati dirimu. Andainya mampu kan ku ukir namamu dan namaku di bulan, agar satu dunia melihat restui cinta kita. Aku selalu tersenyum bayangkan kita hidup berdua, berjalan berpegangan tangan, takkan kau lepaskan. Oh, tiba waktunya nanti kan ku cerita pada dunia yang kau telah pun jadi milikku buat selamanya. Aku pernah rasa kau kan pergi, tinggalkan diriku sendiri. Kan ku seru dunia berdoa kau kembali pada diriku. Oh, aku selalu tersenyum bayangkan kita hidup berdua, berjalan berpegangan tangan, takkan kau lepaskan. Oh, tiba waktunya nanti kan ku cerita pada dunia yang kau telah pun jadi milikku buat selamanya. Kisah cinta
kau dan aku, kekal selamanya. Aku selalu tersenyum, bayangkan kita hidup berdua, berjalan berpegangan tangan, takkan kau lepaskan. Oh, tiba waktunya nanti, kan ku cerita pada dunia yang kau telah pun jadi milikku buat selamanya. Ready, Syafiq? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang saya ucapkan kepada semua penonton-penonton live Facebook UMK rasmi yang kita bawakan kepada anda khas. Saya Muhammad Syafiq hari ini membawakan anda khas dari secara langsung dari Pejabat Pengurusan Ilmu dan Perpustakaan Universiti Malaysia Kelantan yang bertarikh hari ini 25 Februari, di mana kita bawakan khas kepada anda semua satu program borak santai, bual bicara yang bertajuk Kembali ke Kampus. Dan hari ini saya tak bersorangan, kita ada tetamu-tetamu kehormat kita, tetamu-tetamu istimewa kita pada hari ini. Dan untuk mempengerusikan program ataupun live pada hari ini saya tak bersorangan. Kalau biasanya saya bersorangan, tapi hari ini saya ditemani oleh rakan setugas saya, Cik Siti Alizam. Apa khabar? Ya, saya. Okey, apa khabar semua penonton? Terima kasih kerana sudi bersiaran bersama kami di Sembang Santai Kembali ke Kampus pada 14 Mac atau awal Mac nanti. Saya pasti ramai yang teruja untuk hadir ke Universiti Malaysia Kelantan tercinta ini. Dah ramai dah tak sabar Syafiq nak kembali ke sini kan untuk belajar secara fizikal, sebab sebelum ni kita dah lama belajar secara atas talian, dan inilah masanya, inilah peluangnya untuk kita kembali semula ke kampus kita. Dan hari ini juga kita akan menjawab persoalan yang bermain di minda anda semua mengenai kemasukan nanti. Baik. Tapi sebelum itu, suka saya nak ingatkan dan saya nak share lah pada semua supaya pada penonton untuk share like live kita pada hari ini supaya dapat share lagi pada ramai-ramai supaya dapat masuk ke dalam live ini. Dan ada sekiranya rakan-rakan yang masih belum dampak dia dekat live ni, boleh jemput dia untuk masuk, boleh share pada rakan-rakan dalam grup-grup yang ada supaya masuk, supaya kerana hari ini kita nak berbincang tentang kemasukan pelajar ini, dan mungkin segala persoalan yang Siti sebut tadi lah, persoalan-persoalan yang tersebut mungkin boleh terjawab di sini. Baik. InsyaAllah. Tanpa membuang masa, saya akan terus memperkenalkan. Saya sebut tadi ada tetamu khas. Mungkin kita tanya siapakah tetamu istimewa kita pada hari ini. Dari itu, tanpa membuang masa, saya akan memperkenalkan yang pertama tetamu khas kita pada petang ini, Timbalan Naib Chancellor Bahagian Akademik, Prof. Dr. Muhammad Rafi Yaakob. Apa khabar Prof? Khabar baik, Syafiq. Alhamdulillah. Dan seterusnya kita ada kat sini juga Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, Prof. Dr. Zaliman Sauli. Apa khabar Prof? Alhamdulillah. Makan nasi dah Prof? Terima kasih. Makan tengah hari dah Prof? Sudah makan. Baik. Jadi kita santai saja petang ni, Siti. Betul-betul. Dan sebelum itu, kepada penonton di luar sana yang mempunyai sebarang soalan atau sebarang pertanyaan, boleh komen di bawah dan kita akan bacakan Syafiq dan terus dijawab oleh tetamu-tetamu kita. Dan jika tidak sempat, insya-Allah tim kami akan membalasnya nanti. Jadi Prof, kita mulakan sesi kita pada petang ini sebab saya pasti ramai nak tahu, ni tak sabar ni Prof nak masuk ke Universiti Malaysia Kelantan ni. Yeah. Dan Prof, KPT telah mengeluarkan kenyataan media pada 31 Januari 2021 mengenai kemasukan pelajar lah secara fizikal ke UA masing-masing. Jadi mungkin Prof boleh kongsikan pandangan setelah menerima arahan atau kenyataan media daripada KPT, Prof. Mungkin Prof TNCA dulu boleh jawab. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang pada rakan saya Prof. Zaliman Sauli, Timbalan Naib Chancellor Akademik Ehwal Pelajar, kepada Siti dan juga saudara Syafiq. Jadi pihak universiti menyambut baik
arahan daripada pihak KPT di mana di dalam keadaan COVID pandemik 19 ini kita faham bahawa pelajaran perlu diteruskan. Jadi ada 3 prinsip di sinilah. Dari segi UMK kita memastikan dari segi keselamatan, kesihatan pelajar. Kemudian yang kedua dari segi dipanggil sustainability of PDP. Dan ketiga dari segi kualiti pembelajaran itu sendirilah. Jadi UMK kita membenarkan pelajar datang kembali ke kampus dengan mengikuti SOP yang ketat lah. Jadi sini pelajar-pelajar yang berkeperluan mereka boleh datang ke kampus pada masa sama kita memastikanlah mereka mematuhi apa-apa SOP yang ditetapkan, dan di pihak hal ehwal akademik kita sentiasa berbincang dengan dekan-dekan fakulti lah, dekan fakulti dan juga dari segi pihak HEPA, dan kita di sini memastikan pelajar yang datang itu dalam keadaan yang dikatakan selesa untuk belajar dan boleh mengikuti pembelajaran di kampus lah. Itu. Kiranya kita menyambut baiklah. Bagaimana pula pendapat Prof? Terima kasih saudara dan Syafiq dan saudari Siti lah. So sebagaimana yang dimaklumkan oleh sahabat saya Prof Rafi sebentar tadi, kita di UMK ini memang mengalu-alukan kedatangan dan sangat menyambut baik saranan daripada pihak KPT untuk membenarkan 6 kategori pelajar lah untuk kembali ke kampus, sebagaimana yang saya percaya ibu bapa dan pelajar-pelajar yang sedang mengikuti siaran ini sedia maklumlah, iaitu yang pertamanya dalam kategori program-program pengajian seperti sijil, peringkat sijil, diploma, siswazah sarjana muda dan pasca siswazah yang memerlukan latihan-latihan praktikal di makmal, latihan klinikal, latihan amali studio dan juga bengkel serta peralatan khas. Yang keduanya kategori pelajar yang kita akan terima seperti pelajar-pelajar yang tidak mempunyai akses internet yang baik di kediaman mereka, keadaan yang tidak kondusif ataupun kawasan pedalaman lainnya, kawasan yang di luar bandar dan sebagainya, serta pelajar-pelajar asasi dan pelajar-pelajar dari antarabangsa juga kita menerima mereka, mungkin kecuali daripada United Kingdom dan juga beberapa negara. Kita ikut perkembangan semasa lah yang dimaklumkan oleh Majlis Keselamatan Negara, dan kita juga menerima pelajar-pelajar yang pelajar-pelajar berkeperluan khas seperti daripada kumpulan OKU dan pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan di peringkat seperti MUET dan juga peperiksaan antarabangsa dan badan profesional yang lain. So kita di pihak hal ehwal pelajar dan alumni memang kita dah menunggu lama dah pelajar-pelajar ni untuk kembali ke kampus. Kerana kampus kita sekarang ni sunyi bila tidak ada pelajar ni sepi, dan pihak EPA memang bersedialah untuk menerima pelajar-pelajar kembali. Saya pasti juga ramai pelajar di luar sana tak sabar Prof untuk kembali ke kampus, untuk berjumpa bersama rakan, untuk berjumpa bersama pensyarah mereka, untuk mengadakan aktiviti-aktiviti. Tapi anda perlu patuhi SOP Prof, betul. Seperti yang Prof kata tadi, kita terbahagi kepada 6 kategori. Adakah kemasukan pelajar ini secara berperingkat atau berfasa, ataupun bagaimana pada awal Mac untuk permulaan ini? Okey. Terima kasih Setia. So kita telah menerima senarai-senarai pelajar yang berkeperluan untuk masuk ke kampus ini bermula daripada fakulti, dan seterusnya senarai nama ini dikeluarkan oleh pejabat Timbalan Chancellor Akademik dan Antarabangsa. So di pihak HEPA kita telah membuat persiapan yang rapi daripada awal tahun lagi untuk menerima kembali pelajar-pelajar, di mana yang pertamanya kita
menyediakan kemudahan penginapan yang mencukupi untuk pelajar-pelajar kita kembali ke kampus. Dan pada awal bulan Februari ini kita telah buka bilik gerakan. Bilik gerakan sebagai persiapan supaya pelajar-pelajar yang ingin bertanya apakah keperluan-keperluan mereka, persiapan mereka, siapa yang dibenarkan kembali ke kampus yang beroperasi lah. So seperti mana saranan daripada KPT lah, sebenarnya setiap universiti ada bilik gerakan, di mana bilik gerakan ini kita letakkan pegawai-pegawai daripada HEPA sendiri, daripada pejabat kesihatan universiti, daripada bahagian pembangunan akademik dan juga jabatan keselamatan yang bersedialah untuk memberi maklumat ataupun maklum balas yang diperlukan oleh pelajar lah. Dan di peringkat HEPA juga kita menyediakan SOP yang ketat lah. SOP yang ketat sebagaimana yang Siti beritahu tadi, supaya pelajar-pelajar ini bila masuk ke kampus ini mereka akan merasa selamat, merasa selesa, kesihatan terjamin, kesejahteraan mereka dijaga oleh pihak UMK lah, sama ada HEPA, bahagian akademik dan sebagainya. So mungkin saya boleh detail sedikit. Untuk pelajar-pelajar ini kembali ke kampus, mereka perlulah menyediakan beberapa dokumen lah, beberapa dokumen yang penting. Pertamanya seperti surat kebenaran daripada bahagian pembangunan akademik yang telah dikeluarkan. Kita perlu adakan kad matrik, dan pelajar-pelajar ini perlu mendapat kebenaran merentas negeri dan merentas daerah daripada PDRM, daripada Balai Polis yang berdekatan. Kalau mereka tak dapat kebenaran itu, mereka tak boleh juga kembali ke kampus walaupun kita dah mengeluarkan surat supaya mereka kembali ke kampus. Dan boleh sambung lagi. Sikit lagi. Panjang juga ni maklumat hari ni supaya pelajar-pelajar dan juga utamanya ibu bapa yang mengikuti siaran langsung FB ni kan dapat mengetahuilah keperluan-keperluan supaya mereka rasa bila anak mereka kembali ke kampus ni dia rasa selamat lah. So macam ni lah. So ni pun norma baru ni. Bila bercakap pakai ni. Pakai shield kan. Sekarang pun kita banyak dah buat webinar dah Prof. Mungkin. Webinar sebagainya kan. So kita tahu pelajar-pelajar ini bila mereka balik ke kampus, mereka perlu dibuat pengasingan. Dibuat pengasingan. Sebab itulah kita walaupun kelas bermula pada 15, pelajar-pelajar yang akan balik ke kampus ni perlu datang 10 hari lebih awal. 10 hari lebih awal supaya kita dapat buat pengasingan, kita dapat tengok buat saringan kesihatan, kita tengok sama ada pelajar ini bergejala ataupun tidak bergejala COVID-19 inilah, pandemik COVID-19 ini. Dan kita memang menyediakan ruang ataupun bilik yang mencukupi, sebagai contohnya di ketiga-tiga kampus lah. Di ketiga-tiga kampus di asrama kita, kita ada menyediakan hampir 900 bilik untuk pelajar. Sebenarnya kapasiti 900 bilik ini boleh memuatkan 5,000 orang pelajar dalam keadaan yang biasa, maksudnya keadaan kita normal. Dah bersedialah Prof. Kita jadi memang bersedia. mungkin kejap lagi kita akan bercerita lebih detail Prof mengenai perkara tersebut. Dan mungkin saya rasa ramai lagi pelajar nak tahu benda ni secara detail kan. Jadi Syafiq, dan tadi Prof ada menyebut tentang keperluan-keperluan yang diperlukan oleh pelajar ni untuk kembali ke kampus, dan antaranya surat kebenaran daripada yang dikeluarkan oleh BPA. Dan mungkin ni minta Prof TNC lah untuk menjawab.
berkenaan dengan proses macam mana daripada 6 kategori ini, bagaimana universiti dan mungkin di pihak TNCA memilih ataupun membuat proses pemilihan pelajar-pelajar ini. Okey, Syafiq, di mana proses pemilihan ini kita melalui beberapa tahap lah. Yang pertama, selepas kita mendapat kenyataan media oleh Kementerian Pengajian Tinggi pada 13 Januari 2021, kita mengeluarkan 2 perkeliling. Perkeliling 1 dikeluarkan pada 4 Februari dan perkeliling kedua dikeluarkan pada 15 Februari. Dan pada 16 Februari itu kita telah shoot kita punya email, Facebook, memberitahu kategori-kategori pelajar yang boleh datang ke kampus lah. Daripada 6 kategori pelajar itu datang ini menjadi keperluan mereka untuk datang, bukan semua boleh datang ke kampus. Ya, betul. Dan kategori itu kita boleh tengok di skrin sekarang kan Prof. Ya, kita ada kategori pelajar berkeperluan untuk kembali ke kampus. Mungkin Prof boleh kongsikan sedikit. Jadi selepas daripada kita punya perkeliling dan penyataan tersebut, ramai pelajar yang mahu untuk datang sebenarnya. Dan kita dapati ada juga pelajar yang nak datang tu bukan kerana alasan yang munasabah lah. Ada pelajar nak datang kerana dia kata untuk bersosial. Dia dah tinggal di rumah selama 2 semester, jadi nak jumpa kawan-kawan, memberitahu masalah internet. Jadi yang di situ pun kita tapis sebenarnya. Daripada kita tapis yang betul-betul berkeperluan saja dia datang di kampus. Jadi di situ kita mendapat kerjasama dari pihak fakulti masing-masing lah. Kerana fakulti ni mereka mempunyai dikatakan kita kata pembimbing pelajar. Jadi mereka itu rapat dengan pelajar. Jadi mereka memberi maklumat yang tepat lah. Program mana, tahap mana, pengajian di mana yang boleh datang ke kampus. Jadi bila kita mendapat data tersebut, dan kita juga berbincang dengan pihak HEPA. Kerana pihak HEPA ni penting kerana pelajar datang ni menjadi satu kemestian untuk mereka tinggal di dalam kampus. Mereka tidak boleh tinggal di rumah sewa di mana-mana, rumah makcik, pakcik pun tak boleh. Jadi mereka pasti tinggal di dalam kampus kerana kita mahu menjaga dikatakan penyebaran COVID-19 ni. Kalau kita lihat kluster, kita tak mahu kluster berlaku di universiti. Jadi kita mengelakkan kesesakan. Jadi SOP kita boleh kawal dan dipanggil safe bubble tu lah. Jadi yang tu penting. Jadi daripada data tersebut kita berbincang dengan pihak HEPA dan pihak HEPA melihat kepada dikatakan availability ataupun kesediaan HEPA untuk masa pelajar. Dan akhir sekali kita mendapat dalam lingkungan 800 berapa dalam katakanlah lebih kurang 900 pelajar yang hanya dapat datang ke UK. Jadi pelajar-pelajar yang lain itu mereka masih lagi mengikuti pengajian secara online. Jadi walaupun tak dapat datang ke UMK, mereka masih boleh mereka datang secara maya. Betul. Ya, itu yang penting. Yang penting pembelajaran itu terus berlaku. Ilmu kita dapat dan kita juga dari segi kesihatan alhamdulillah lah. Orang akan kembali juga. Cuma tunggu turn. Sabar. Jadi untuk fasa pertama ni kita benarkan yang daripada memerlukan lab, memerlukan bengkel dan sebagainya dan juga melihat kepada kapasiti ataupun kesediaan yang kita memperoleh sekarang. Ya, tadi macam Prof ada cakap berkenaan kesediaan pelajar. Jadi saya rasa Prof TNC HEPA mungkin boleh jawablah sejauh manakah persediaan ataupun kesediaan kita menerima pelajar baru dan apakah prosedur pendaftaran pelajar nanti Prof? Terutamanya di Kolej Kediaman lah. Ya, okey. Terima kasih Siti lah. So kita tahu di MK ni kita ada tiga kampus iaitu di Bacok, UMK Bacok, UMK kampus Kota dan UMK kampus Jeli ya. Jadi apabila kita menerima senarai nama hampir 900 orang daripada pihak TNC Akademik, bahagian pembangunan akademik, dan kita perlu memastikan pelajar-pelajar ini mereka berada di zon mana ataupun di kawasan PKP mana, kawasan PKP P, PKP D ataupun daripada Sabah dan Sarawak. Kerana kita di ketiga-tiga kampus ini pihak asrama telah bersedialah sebagaimana yang saya katakan tadi hampir 900 bilik dan
pelajar-pelajar ini perlu datang awal, terutamanya pelajar-pelajar daripada zon PKP dan PKPB serta pelajar dari Sabah, di mana mereka ini perlu datang bermula pada 1 hingga 3 Mac. Kerana kita nak buat saringan kesihatan bagi memastikan mereka betul-betul sihat dan selamat. Manakala pelajar-pelajar daripada Sabah, mereka perlu membuat swab test dahulu di Sabah 3 hari sebelum tarikh mereka berlepas ke Kuala Lumpur dan ke Kelantan lah. So kita nak tahu mereka ni sama ada positif ataupun negatif. Jika mereka positif COVID-19, mereka tidak dibenarkan datang. So hanya yang negatif saja daripada Sabah yang kita benarkan untuk kembali ke kampus. Yang lain tu kita tunggu dulu sehingga pulih dan mereka boleh mengikuti PDP melalui dalam talian lah. Manakala dan kita juga buatkan kehadiran mereka ni secara berfasa di kampus Bacok, bila di kampus Kota bermula daripada 1 hingga 3 bulan dan juga di kampus Jeli, kerana kita tidak mahu kelompok yang besar lah datang ke setiap kampus tersebut lah. Dan saringan kesihatan diwajibkan, maknanya pelajar-pelajar ini perlu declare mereka sama ada mereka ni bergejala, tidak bergejala ataupun kontak rapat ataupun positif dan sebagainya. Dan SOP yang kita follow, kita akan mengikuti SOP yang ketat. Kita akan ikut SOP daripada MKN, daripada KPT, KKM dan juga SOP daripada Pusat Kesihatan Universiti sendiri. Dan pelajar-pelajar diwajibkanlah untuk adakan apps MySejahtera. So di mana sahaja mereka pergi, mereka perlu scan lah keberadaan mereka. Dan apabila mereka masuk ke kampus ni, kita juga ada SOP yang agak ketat jugalah bagi memastikan keselamatan pelajar ini terjamin, berada di dalam safety bubble lah dalam kampus, di mana pelajar-pelajar yang berada di kampus Bacok dan kampus Jeli dibenarkan mendapatkan makanan keperluan harian mereka dalam kafe dan kedai yang berada di dalam kampus. Manakala pelajar di kampus kota yang tidak mempunyai kafeteria, kita akan benarkan mereka keluar untuk mendapatkan keperluan harian, makan, minum dan lain-lain dalam masa-masa yang tertentulah. Sebagai contohnya, kalau pagi di antara pukul 7 hingga pukul 9, tengah hari pukul 12 hingga pukul 2 malam dan seterusnya. Kerana kita nak pastikan pelajar-pelajar yang kembali dalam kampus ini betul-betul selamat. Kerana kita percayalah ibu bapa mesti merasa bimbang ataupun gusarlah keselamatan anak mereka datang daripada seluruh Malaysia. Ya. Jadi kita juga menyediakan talian hotline, Prof, untuk mereka jika ada sebarang persoalan atau ada sebarang pertanyaan, nanti boleh hubungi bahagian hak ehwal pelajar lah. Jadi bagaimana pula dengan prosedur pendaftaran pelajar di Kolej Kediaman? Okey. So pada kalau kita ambil contohlah satu tarikh, pada hari bulan nanti, bila pelajar-pelajar ini datang, kita akan buat secara drive-thru. Maknanya ibu bapa hanya datang ke asrama dan mereka hanya turunkan anak mereka saja. Dan kita akan bantulah, kita ada pembantu mahasiswa untuk mengangkat keperluan-keperluan mereka, kerana kita nak hakkan bilangan
ibu bapa ataupun waris yang masuk ke dalam kampus lah, mengurangkan pergerakan pelajar berada dalam kampus. Dan jika ada juga keperluan lah, saya percayalah kadang-kadang ibu bapa ni bila hantar anak mereka ni kan, mereka nak tengok bilik dan sebagainya, kita akan consider mungkin satu orang daripada satu keluarga dibenarkan masuklah ke kampus. Maklumlah kan, bukan senang nak hantar anak ni tinggal berjauhan dengan keluarga kan. Dan mereka hanya perlu bawa tadilah surat tawaran yang dibenarkan daripada pejabat TNC HEPA, kad matrik, dan mereka terus boleh masuk. Kita permudahkan prosedur-prosedur yang diperlukan. Dan selama 10 hari tempoh pengasingan ini, pihak universiti akan menanggung kos penginapan mereka. Selepas pada itulah barulah kita charge lah seperti biasa. Okay. Jadi Prof, mungkin ibu bapa ataupun pelajar-pelajar di luar sana mungkin masih lagi tertukar ataupun keliru dengan istilah pengasingan dan isolasi. Jadi mungkin Prof boleh buat pencerahan sedikit. Okay. Terima kasih Syafiq. Pihak KPT telah mengeluarkan garis panduan bagi kemasukan pelajar ini sebagaimana diterangkan awal tadi, di mana pelajar-pelajar yang datang ini kita perlu buat pengasingan. Pengasingan ini bermaksudnya semua pelajar yang hadir ke kampus, kita akan letakkan mereka satu bilik seorang. Satu bilik seorang selama 10 hari untuk melihat sama ada mereka ini mempunyai gejala-gejala COVID-19 ataupun tidak. So selepas tempoh 10 hari ini, jika mereka tidak ada apa-apa gejala, so mereka boleh dibenarkan untuk keluar ataupun berada dalam bilik biasa, 2 orang satu bilik, ataupun kalau pelajar ini mempunyai rumah sewa ataupun keperluan-keperluan di luar, mereka boleh keluar. Itu tempoh pengasingan. Bagi isolasi ini kita khaskan, kita di MK memang menyediakan kemudahan bilik untuk pelajar-pelajar isolasi, di mana pelajar isolasi ini mereka telah mendapatkan swab test dan disahkan positif COVID. Maksudnya pelajar-pelajar yang datang tadi, jika mereka bergejala selama 10 hari itu, ada yang bergejala, kita akan bawa kepada pusat kesihatan di KKM untuk buatkan swab test, dan jika mereka didapati positif, kita akan letakkan di bilik isolasi lah. Kalau di luar sana mungkin kita panggil pusat kuarantin. Jadi dalam bilik isolasi ini mereka akan diberikan makanan, keperluan harian mereka ditanggung oleh pihak universiti. Dan juga bagi pelajar-pelajar yang mempunyai kontak rapat dengan positif orang yang positif COVID ini, juga kita letakkan mereka di dalam bilik isolasi. So itulah beza dia. Pengasingan ini untuk kita melihat gejala ataupun tidak pelajar tersebut, manakala isolasi ini bagi pelajar-pelajar yang positif ataupun yang kontak rapat dengan positif COVID. Jadi Prof, kalau kefahaman saya, selepas 10 hari sekiranya pelajar tidak bergejala, jadi pelajar boleh seperti biasalah dalam bilik, satu bilik 2 orang. Dan soalan lanjut daripada itu, bolehkah pelajar ni memilih untuk tidak menetap di Kolej Kedah? Maknanya pelajar ni mungkin ada komitmen rumah sewa ataupun nak ulang-alik daripada rumah, mungkin rumah di Kelantan dan sebagainya. Ya. So selepas terima kasih sekali Syafiq. So selepas tempoh 10 hari ini, pelajar-pelajar boleh berada dalam bilik yang biasalah, sama ada 2 orang sebilik. Jika bilik itu mempunyai penjarakan sosial yang mencukupi, jika tidak, mereka akan tinggal dalam bilik keseorangan. Dan bagi pelajar-pelajar yang
telah mempunyai rumah sewa. Sebagai contohnya memang ada permohonan pelajar yang telah menyewa rumah, yang telah bayar deposit rumah sewa dan sebagainya. Mereka dibenarkan. Mereka dibenarkan untuk keluar daripada asrama untuk pergi ke rumah sewa. Walau bagaimanapun kita memang menggalakkan pelajar-pelajar ini berada di dalam kampus. Kerana kita nak pastikan pelajar berada di dalam safety bubble lah. Safety bubble dalam kampus. Kerana dalam kampus ni pergerakan mereka terkawal, tidak terdedah kepada masyarakat orang berada di luar. Dan jika mereka berada di rumah sewa ataupun kembali di rumah keluarga, kita akan treat mereka sama seperti kaki tangan universiti yang lain. Maksudnya setiap kali mereka masuk ke kampus, kita akan buat saringan kesihatan kembalilah, melihat tes suhu, daftar MySejahtera dan sebagainya. So kita benarkan. Kita dibenarkan. Okay, rasanya persoalan dah semakin terjawab ni, dan saya pasti pelajar pun dah semakin teruja ni, tak sabar nak kembali ke kampus pada 14 Mac nanti. Cuma kena datang awal ke Prof untuk pengasingan tadi? Ya. Pada 14 Mac lah kan? Ya, bagi untuk pengasingan ni kita bermula pada 1 hingga 3 Mac. So 10 hari, maksudnya sehingga 13 hari bulan tu kita dah dapatlah pastikan pelajar-pelajar ini sihat, tidak bergejala dan sebagainya. Dan selepas itu 15 hari bulan mereka boleh mengikuti kelas ataupun bengkel seperti biasa. Ya. Okeylah Prof. Yes. Banyak lagi soalan Syafiq? Okey, baik Prof. Terima kasih banyak atas menjawab persoalan-persoalan yang kita dah tanyakan tadi. Jangan risau, masih banyak lagi persoalan yang kita akan tanyakan selepas ini. Betul. Sementara kita bagi ruang terlebih dahulu untuk kita berehat seketika, dan kita sudah sediakan sedikit persembahan daripada saudara Huzaimi kita. Jadi dipersilakan dan Assalamualaikum. Kita rehat sebentar. Kau bagiku paling terindah, wajah ayumu itu membuatku terpaku. Aku manusia tak sempurna, tapi ku bisa berkata demi untuk mencari cinta sejati. 1, 2, tanda tanya, banyak persoalan yang terlintas. I wonder how to tell you this. Aku malu padamu. Ku pejam mata, terlihat bahagia akan tiba bersamamu yang terindah. Semua pasti bahagia. Wanita paling sempurna, berbeza dengan yang lain. Kau teristimewa, kaulah cinta. 1, 2, tanda tanya, banyak persoalan yang terlintas. I wonder how to tell you this. Aku malu padamu. Pejam mata, terlihat bahagia akan tiba bersamamu yang terindah. Semua pasti bahagia. Jadi gila, manisnya dirimu, pasti kau milikku. Satu, dua, tanya, banyak persoalan yang terlintas.
I wonder how to tell you this. Aku malu padamu. Satu, dua, tanda tanya, banyak persoalan yang terlintas. I wonder how to tell you this. Aku malu padamu. Ku pejam mata, terlihat bahagia akan tiba bersamamu yang terindah. Semua pasti bahagia, permata takkan bersinar jika tiada cahaya. Terima kasih. Terima kasih Huzaimi. Persembahan daripada pelajar Universiti Malaysia Kelantan. Rasa semakin semangat. Siti semakin semangat, sama teruja dengan pelajar di luar sana yang akan mendaftar pada 14 Mac nanti. Jadi selamat kembali ke siaran langsung yang dibawakan dari studio American Corner Pejabat Pengurusan Ilmu dan Perpustakaan bersama tetamu-tamu kita pada petang ini iaitu Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Prof. Dr. Muhammad Rafi Yaakob dan juga Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Prof. TS Dr. Zaliman Sauli. Dan terima kasih juga kepada anda yang masih setia bersama kami. Syafiq, tadi Syafiq kata nak tanya pasal kemasukan pelajar lagi Syafiq. Syafiq tengah excited sekarang ni nak tanya Prof mengenai kemasukan pelajar. Baik, jadi saya nak ingatkan juga pada pelajar mungkin kat sana tu mungkin boleh betulkan kedudukan dulu sebab kita ada banyak lagi persoalan-persoalan kita akan tanyakan selepas ini. Okey, baik. Kepada Prof, mungkin Prof nak ceritakan sedikit tentang proses kemasukan pelajar antarabangsa dan bagaimana UA atau Universiti Malaysia Kelantan menerima pelajar-pelajar ini, Prof. Tapi kita tidak menerima pelajar daripada United Kingdom kan, Ya, Prof, untuk betul, setakat betul. inilah. Okey, mungkin Prof boleh kongsikan. Terima kasih Syafiq dan Siti. Dari segi kemasukan pelajar antarabangsa, kita membenarkan semua pelajar antarabangsa yang belajar di UMK datang kembali belajar. Cumanya dari United Kingdom tidak dibenarkan kerana di United Kingdom ni ada satu dikatakan mutation COVID-19 yang lebih membahaya, jadi mereka tidak dibenarkan. Jadi mana-mana pelajar antarabangsa sama ada pelajar baharu ataupun pelajar kanan, mereka perlu mematuhi SOP yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Yang pertama, kalau kita lihat di sini, sebelum mereka datang ke UMK ni, mereka perlu memaklumkan kepada International Office IO. Jadi IO ni akan menyelaras kemasukan pelajar antarabangsa di mana melibatkan EMGS dengan NAKMA. Jadi mana-mana pelajar yang telah memberi maklumat kepada pelajar antarabangsa sebelum datang ke Malaysia perlu diingatkan mereka perlu mematuhi SOP syarikat penambangan masing-masing. Jadi kalau mereka perlu membuat swab test dalam masa 3 hari, jadi mereka perlu mematuhi SOP tersebut. Kemudian semasa di atas kapal terbang pun perlu mematuhi SOP dan apabila sampai di KLIA, mereka akan terus dibawa ke pusat kuarantin yang ditetapkan oleh KMM. Jadi di sana mereka akan tinggal selama 7 hari ataupun 8 hari bergantunglah. Jadi di situ mereka sekali lagi akan diperiksa dari segi kesihatan mereka. Jadi jikalau tidak mengizinkan mungkin akan ditahan lebih lama. Kalau keadaan kesihatan okey, mereka boleh datang ke UMK dan selesai daripada dikatakan melibatkan kuarantin tersebut, mereka terus pergi ke lapangan terbang yang dipilih. Kalau AirAsia, kalau Malaysia Airlines, KLIA ataupun ke Subang dan terus datang ke Kelantan. Jadi mereka tidak dibenarkan singgah di mana-mana lah. Tinggal di Kuala Lumpur di 3 hari ke di mana-mana ke, tidak dibenarkan. Langsung ke Kota Baru dan bila sampai di Kota Baru, pegawai kita akan menyambut mereka dan terus membawa ke kampus untuk proses seterusnya lah. Jadi sudah ada proses yang jelas pelajar-pelajar kepada mereka. Ibu bapa ke semua tak perlu risau lah, tak perlu takut kerana kita menjalankan prosedur yang jelas. Yang jelas. Adakah pendaftaran mereka pada 14 Mac juga? Pelajar antarabangsa pun kita dari segi SOP ni dia kena patuhi jugalah. Jadi kita menggalakkan pelajar itu datang lebih awal lagi supaya apa-apa yang berlaku ni kita telah memeriksa kesihatan mereka. Dan yang penting
PDP itu berlangsung pada minggu yang kedua lah. Pada bulan Mac itu mereka boleh mengikuti kelas. Jadi kalau mereka datang, katalah datang terlampau hampir, jadi mungkin mengganggu dari segi PDP pembelajaran mereka lah. Jadi kita nak pastikan subuh badan yang sihat, otak yang bersedia, dan pelajar terbangsa ni Siti, kalau mereka dari negara yang jauh, dari Afrika, dari Timur Tengah, itu berlaku jet lag. Betul. Jadi nak menyesuaikan keadaan di Malaysia tu mengambil masa sebenarnya. Jadi biar mereka fully prepare lah untuk mengikuti PDP di kampus. Setakat ni kita ramai ke kemasukan pelajar terbangsa ke Universiti Malaysia Kelantan ni, Prof? Alhamdulillah setakat ini kita menerima setakat yang hari ini 137 pelajar daripada pelbagai negara lah, dan kita menjangkakan lebih ramai lagi pelajar antarabangsa yang akan datang lah. Yang ni mereka yang berkeperluan untuk datang. Betul. Jadi jikalau pelajar antarabangsa yang mengikuti PDP secara online, secara maya ni tidak menjadi keperluan untuk mereka datang sebenarnya. Jadi bapa tak perlu risau, mahasiswa-mahasiswi pun tak perlu risau. Kita sama-sama menjaga. Okey, jadi Prof, saya pasti ramai ibu bapa di luar sana risau satu benda ni, Prof, iaitu mengenai kesihatan. Bila dah hantar anak ke UMK ni, ibu bapa selalu risau. Macam manalah UMK nak layan ni, boleh ke nak jaga keselamatan anak, boleh ke nak jaga kesihatan anak, rusing. Jadi apakah prosedur kesihatan yang dilakukan oleh UMK lah bagi menjaga kebajikan pelajar? Ya, terima kasih Siti lah. Memang satu soalan yang menarik lah, sebab sekarang ni kesihatan ni memang menjadi keutamaan dah kepada semua sekali ya. Dengan norma baru ni dah hampir setahun lah, bermula daripada bulan Mac tahun lepas, dan kita pun telah mengamalkan. Saya percayalah semua masyarakat rakyat Malaysia ni telah tahu dah bila sebut norma baru ni apakah keperluan-keperluan yang mereka perlu ikuti ya, apakah SOP yang mereka perlu ikuti. Jadi di UMK ini pelajar-pelajar dan ibu bapa tidak perlu risaulah. Tidak perlu risau kerana kita mempunyai pusat kesihatan universiti sendiri. Kita ada doktor di setiap kampus yang boleh memantau kesihatan pelajar-pelajar kita. Sebagai contohnya, kalau semasa tempoh pengasingan semasa mereka datang tu, kita akan melihat saringan ataupun keadaan kesihatan mereka di sebelah pagi dan sebelah petang, di mana pelajar-pelajar perlu update lah dia punya status kesihatan mereka. Dan apabila kelas ataupun PDP bermula, mereka nak masuk bengkel, nak masuk makmal ataupun latihan amali dan sebagainya, pelajar-pelajar ini kita wajibkan mereka mengimbas kod MySejahtera, MySejahtera, di mana saja mereka pergi untuk keluar daripada kampus, pergi ke kelas, pergi ke makmal, pergi ke kedai dan sebagainya, supaya pihak universiti dan KKM tahu pergerakan mereka ini, sama ada mereka pergi ke kawasan berisiko ataupun ada kontak rapat dengan history perjalanan mereka. Iaitu kita wajibkan dan menjadi tanggungjawab pelajar dan staf jugalah untuk melaksanakan langkah-langkah kawalan asas, seperti terus mendapatkan rawatan di pusat kesihatan universiti jika mereka mempunyai sebarang gejala lah, seperti batuk, sesama, merasa tidak sihat, demam dan sebagainya. So pihak pusat kesihatan universiti ini akan menilai mereka, membuat saringan kesihatan sama ada mereka ini perlu rawatan lanjut ataupun dibuat swab test dan sebagainya.
Dan kita juga menasihatkan pelajar ini supaya mengamalkan menjaga kesihatan, menjaga kebersihan diri. Menjaga kebersihan diri, contohnya sentiasa membersihkan tangan dengan sabun ataupun hand sanitizer yang beralkohol, dan sentiasa memakai pelitup muka. Sentiasa memakai pelitup muka di mana saja mereka berada lah. So kita pastikan juga penjarakan sosial. Itu amalan dah biasa dah sekarang ni. Bila kita nak pergi ke mana-mana pun, dalam kedai, dalam kelas dan sebagainya, mesti 1 meter dan sebagainya lah. Dan juga mengamalkanlah etika-etika batuk ataupun bersin dengan betul. Kadang-kadang kita ni pakai pelitup muka tapi bila batuk tu buka tak menggunakan tisu ataupun sebagainya. So amalan-amalan ataupun SOP yang kita telah amalkan itu kita mesti teruskan. Bila kita berada di kampus ataupun di mana sajalah kita berada, ya. Betul, Prof. Kadang tertarik yang Prof bagi tahu tadi kan. Kita ni dah pakai pelitup muka, Syafiq, tapi nak bersin tu tarik buka balik. Sengaja lah pula. Sebenarnya kena kat member. Sebenarnya atas diri sendiri, dan kami dari pihak Universiti Malaysia Kelantan ni sebenarnya sebagai penjaga sahaja. Yang betul-betul kena jaga diri ni adalah diri kita sendiri. Betul Syafiq? Betul. So, saya rasa percayalah ibu bapa jangan risau. Kita memang mengalu-alukan kedatangan pelajar kita, asalkan pelajar-pelajar ni pandai menjaga kebersihan diri. Kalau bila balik daripada bengkel ataupun makmal terus mandi, bersihkan badan dan juga pakaian lah, sentiasa berada dalam keadaan bersih. InsyaAllah kita dapat hindarilah pandemik ini dari merebak. Dan di MK ini alhamdulillah setakat ini tidak ada kata wabak yang merebak lah di dalam kampus. Jadi insyaAllah tak perlu risau, kita dah buat persediaan dan kesediaan ini insyaAllah boleh mengekang daripada berlakunya sebarang penularan di UMK. InsyaAllah. Selamatlah pelajar-pelajar kita ni yang datang. Saya percaya rakan-rakan saya, mungkin sahabat-sahabat pelajar-pelajar lain sudah merindui zaman ataupun suasana di universiti. Sebab itulah tadi ramai yang memohon untuk balik. Sebab kalau dulu Syafiq, masa saya belajar dulu pun, saya kalau dah buka SEM ni excitednya Prof, nak balik kan, nak jumpa profesor, nak jumpa apa pensyarah, nak jumpa kawan-kawan. Tapi sekarang kita dah berada di norma baru. Kita kena amalkan norma baru, Syafiq. Semuanya dah berubah, tapi yang penting kita kena jaga kita. Betul Syafiq. Okey, baik. Soalan seterusnya. Okey, Prof. Okey. Okey, saya yakin dan percaya mungkin pihak universiti dan bahagian Haibat Pelajar sendiri ambil maklum dan prihatin terhadap pelajar. Jadi mungkin sudah ada bantuan ataupun perancangan-rancangan bantuan kebajikan yang disediakan untuk para pelajar ini. Mungkin Prof boleh share sikit pada penonton-penonton kita ataupun ibu bapa, pelajar-pelajar di luar sana tentang perancangan ataupun bantuan kebajikan yang telah disediakan oleh pihak UMK. Ya, terima kasih Syafiq. Ini saya percayalah bila kebajikan dan sebagainya, soalan-soalan yang ditunggulah oleh pelajar-pelajar semua lah. Dan di MK ini saya percayalah Universiti Malaysia Kelantan ini merupakan sebuah universiti yang begitu cakna kepada pelajar, yang sentiasa mengambil beratlah tentang kesejahteraan pelajar dan kebajikan pelajar yang tinggal di kampus ataupun di luar kampus. Kalau semester yang lepas kita telah memberi berbagai-bagai kemudahan kebajikan kepada pelajar. Sebagai contohnya, untuk semester lepas kita telah memberikan pengurangan yuran, pengurangan yuran sampingan seperti yuran aktiviti pelajar, yuran asrama, yuran kenderaan, yuran ICT, dan juga kita memberi kemudahan daftar
bayaran data kepada pelajar-pelajar kita sebagai contohnya 100 bagi satu semester. Dan insya-Allah kehadapan ini kita juga akan menyediakan kemudahan-kemudahan seperti bantuan makanan kepada pelajar. Kita ada food bank di ketiga-tiga kampus yang sentiasa kita ada makanan ataupun keperluan harian yang mencukupi untuk kita agihkan, berikan kepada pelajar-pelajar yang memerlukan. Dan kita juga ada bantuan zakat. Kita menerima banyak sumbangan zakat daripada badan-badan korporat dan NGO, dan kita agihkan kepada kumpulan sasar kita, kumpulan asnaf yang memerlukan. Dan insya-Allah semester yang akan datang ini kita juga akan memberi bantuan seperti peranti kepada pelajar-pelajar yang betul-betul memerlukan. Kita bagi laptop kepada mereka supaya mereka dapat mengikuti PDP secara lebih berkesan lah. So saya percaya kemudahan-kemudahan ataupun bantuan-bantuan yang telah diberikan kepada pelajar ini akan dapat membantu mereka meneruskan. Kita tahulah menggunakan data internet terutamanya secara berterusan ini sangat tinggi lah kos dia, membebankan. Dan kita pada tahun 2020 sahaja UMK telah memberi bantuan yang bernilai lebih daripada 7 juta kepada pelajar-pelajar mereka. Dan pada tahun ini saja 2021 dah sudah hampir 6 juta bantuan kita berikan, utamanya pengurangan yuran sampingan, bantuan data internet dan juga lain-lain kemudahan yang saya maklumkan tadilah. Dan di kesempatan ini juga mungkin saya bagi pihak universiti ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan, terutamanya Kementerian Pengajian Tinggi yang sentiasa prihatin kepada pelajar-pelajar di IPTA yang membantulah pelajar-pelajar terutamanya dari segi bantuan data internet, bantuan peranti dan lain-lain kemudahan yang diberikan oleh pihak kementerian. Prof, berkenaan dengan bantuan peranti dan sebagainya itu, mungkin pelajar-pelajar ini kadang-kadang dah kita maklumkan, dah dihebahkan, tetapi mungkin terlepas pandang. Jadi di manakah pelajar boleh mendapatkan maklumat-maklumat tersebut? Okey. Ya, Syafiq, bantuan sebagai contohnya bantuan data internet ini kita berikan kepada semua pelajar, terus kepada masuk ke dalam akaun mereka. Maklumat-maklumat ini kita pelajar-pelajar boleh perolehi melalui Facebook ataupun IG HEPA rasmi dan juga UMK rasmi. Sebanyak maklumat-maklumat ini kita salurkan melalui FB, IG dan juga email pelajar. So bantuan sebagai contohnya bantuan peranti ini kita berikan kepada pelajar-pelajar dari golongan yang memerlukan, kumpulan asnaf ataupun B40, kerana kita dapat bantuan ataupun zakat daripada tabung haji untuk bantuan tersebut. Manakala data internet ini kita dapat daripada pengurangan yuran ICT dan juga bantuan daripada UMK sendiri. So pelajar kena rajin-rajinlah like FB dan IG UMK dan HEPA UMK. Jangan tengok TikTok sajalah. Kita seru juga pelajar kat sini supaya follow ataupun like. Kena follow. Betul. Kena follow. Tidak terlepas. FB, HEPA. Kalau tidak nanti terlepas pandang ataupun miss the boat tu kan. So tak dapat. Soalnya kita maklumat penting kita akan paparkan kepada di ruangan Facebook
rasmi Universiti Malaysia Kelantan dan juga Betul. Facebook Ya, Siti. Hal Ehwal Pelajar. Okey, rasanya kita ada soalan, Syafiq. Okey, soalan daripada Satish. Hello Prof, nama saya Satish. Saya dari kampus Jeli. Adakah pelajar yang hanya diberikan kebenaran sahaja boleh masuk ke kampus? Saya rasa soalan ni kepada Prof Rafi rasanya. Boleh ke Prof? Ya, kepada Satish dari kampus Jeli, soalan berkenaan dengan adakah pelajar hanya diberikan kebenaran sahaja yang masuk ke kampus? Jawapannya ya. Untuk masuk ke kampus perlu mendapat kebenaran. Jadi pelajar ini perlu menghubungi fakulti masing-masing dan diberi nama kepada BPA, dan kita akan berhubung dengan pihak HEPA lah. Mana-mana pelajar yang ingin masuk kampus ni perlu mendapat kebenaran. Jadi pihak HEPA akan melihat dari segi availability di kampus itu sendirilah. Jadi tidak boleh masuk sewenang-wenangnya lah. Di proses itu proses yang dikatakan ketat. Itu perlu ada kebenaran lah. Jadi mana-mana pelajar yang ingin masuk ke kampus perlu melalui fakulti dulu. Sebab fakulti ni programnya dari fakulti, dan juga menghubungi pihak HEPA lah. Pihak HEPA akan membantu sedaya boleh lah untuk situ. Okey, seperti kita dapat lihat di skrin sekarang mengenai jadual kehadiran pelajar, dan ada juga memang surat kebenaran tertera pada surat kebenaran pelajar adalah jadual tersebutlah seperti yang kita kongsikan sekarang. Jadi pelajar boleh rujuk di skrin yang kita sedang paparkan sekarang. Dan insya-Allah 14 Mac nanti segalanya akan berjalan dengan lancar. Ada sebarang soalan lagi, boleh komen. Okey, Syafiq. Okey, ni daripada Ignatius Alfonsus. saya nak sebut Ignatius Alfonsus. Baik. Saudara Ignatius bertanya, kami pelajar tahun 1 dari Sarawak tapi kami dah berada di Kelantan. Namun kami tak boleh kembali ke kampus. Jadi bagaimana ya? Dia dah berada di Kelantan tapi tak boleh kembali ke kampus. Mungkin dia tak dapat surat kebenaran daripada BPA. Jadi bagaimana Prof? Mungkin boleh saya Prof boleh tolong jawabkan. Jawabkan. Okey, terima kasih saudara Ignatius. Sebab kita pelajar-pelajar yang telah berada di Kelantan ini, mereka perlu mendapat ataupun melaporkan kepada pihak fakulti. Kita nak tahu mereka daripada fakulti mana. Sebab ada pelajar-pelajar tahun 1 ini hanya beberapa fakulti saja yang memberi kebenaran kepada mereka untuk kembali ke kampus. Jika saya boleh berikan sebagai contohnya, Fakulti Perubatan Veterina di kampus kota, perlu pelajar-pelajar mereka datang ke kampus kerana mereka ada latihan klinikal, makmal dan sebagainya. Manakala di kampus Bacok adalah pelajar-pelajar daripada Fakulti Seni Bina dan Estetik. FSE. FSE. Dua fakulti ini saja pelajar-pelajar tahun 1 ataupun tahun pertama yang perlu masuk ke kampus kerana mereka ada klinikal, latihan klinikal dan juga memerlukan latihan di dalam studio. Sebab itulah kita nak tahu saudara Ignatius ini berada di fakulti mana. Jika mereka perlu untuk berada di kampus, mereka boleh menghubungi fakulti dan fakulti boleh mengukakan senarai nama. Jika ada kekosongan di kampus, mereka boleh kembali ke kampus. Tidak ada masalah lah jika ada kekosongan. Mungkin fakulti boleh keluarkan surat kebenaran. Surat kebenaran dan pihak apa kita memanglah akan membantu pelajar-pelajar ini untuk mereka kembali ke kampus lah bermula daripada 1 Mac nanti. Jadi pelajar-pelajar yang berada di Kelantan, yang pentingnya mereka ni berhubung dengan pihak fakulti. Ya, itu yang mustahak sekali. Mereka perlu berhubung dengan pihak fakulti dan pihak BPA akan keluarkan surat kebenaran kepada mereka untuk kembali kepada kampus. Kerana kita nak pastikan pelajar-pelajar sama seperti kaki tangan yang masuk ke kampus ini, mereka tidak
tidak mempunyai gejala COVID-19. Kita nak pastikan keselamatan di dalam kampus kita ni terjamin. Tidak ada penularan COVID-19 dalam kampus. Maksudnya safety bubble dalam kampus ini di UMK ini terjagalah di ketiga-tiga kampus. Okay. Jadi jika berkeperluan bolehlah hubungi fakulti masing-masing untuk mendapatkan surat kebenaran atau sebarang pertanyaan pun boleh hubungi fakulti masing-masing. Rasanya kita masih ada soalan lagi Syafiq untuk ditanyakan kepada tetamu kita pada petang ini. Kalau ada kita bacakan lagi Siti. Okey. Syafiq boleh bacakan. Okey, Lee daripada Lee. Selain menang golongan pelajar yang masuk ke kampus, yang lain kena tunggu memo UMK. Maksudnya yang fasa seterusnya lah. Adakah kena menunggu memo atau menunggu surat ke bagaimana Prof? Ya, jadi selain daripada 6 kategori pelajar yang dibenarkan oleh pihak KPT itu, mereka perlulah menghubungi fakulti. Adakah mereka betul-betul perlu datang ke kampus? Kerana sekarang ini bukan kita tak nak benar, kerana kita nak menjaga kita tidak mahu terlalu ramai dalam kampus tu. Kita nakkan paling maksimum pun dalam 30% saja pelajar berada di dalam kampus. Kerana PDP ni berlaku sebagaimana yang dimaklumkan oleh Prof Rafi tadi, di mana saja mereka berada, mereka boleh mengikuti PDP di dalam talian. Jadi hanya yang betul-betul berkeperluan di fakulti saja yang dibenarkan masuk ke kampus. Sedikit komen Prof lah mengenai soalan tadi. Ya, saya pun amat bersetujulah. Jadi pelajar ni perlu peka dengan perkembangan terbaru yang dikeluarkan oleh pihak KPT. Dan pada masa yang sama, universiti pun kita mengambil tindakan selepas daripada kita mendapat maklumat daripada pihak KPT. Jadi bagi pelajar-pelajar yang bukan tergolong dalam golongan tadi, mereka masih lagi boleh mengikuti PDP secara maya. Jadi kita lihat di sini pengajian kita sekarang ini pengajian secara hybrid. Jadi insya-Allah lah apabila keadaan COVID ini terkawal dengan adanya vaksin ya. Jadi vaksin telah sampai di negara kita di Malaysia ni. Jadi kita jangkakan insya-Allah lah pada September Oktober akan datang ni dibenarkan pelajar belajar di kampus, dan dari segi online itu masih lagi berlaku sebenarnya. Jadi pelajar itu menjadi norma baru sajalah sekarang. Iaitu jadi pelajar harus bersabarlah. Sama-sama kita jaga kita dan kita pastikan kita boleh menangani COVID-19 lah. InsyaAllah kita akan update dari semasa ke semasa lah mengenai kemasukan fasa yang seterusnya. Dan insyaAllah bulan 9 kalau tak ada aral melintang, tak ada apa-apa, semua pelajar boleh kembali ke kampus. Dan soalan yang seterusnya, Muhammad Zulkifli, salam. Boleh bagi menerangkan pelajar fasa 2 akan masuk selepas 6 kategori golongan itu, boleh beri pencerahan? Macam mana soalannya itu Syafiq? Mungkin Zulkifli nak tahu macam mana proses fasa kedua tu. Bilakah pelajar-pelajar ini boleh masuk untuk fasa kedua? Adakah selepas pelajar-pelajar fasa pertama ni keluar daripada ada kekosongan di Kolej Kediaman atau sebagainya? Betul-betul. Mungkin boleh saya boleh Prof, silakan. Respon sikitlah kepada, terima kasih saudara Zul Muhammad Zulkifli. Fasa kedua ini kita melihat kepada kekosongan pelajar, kekosongan bilik penginapan pelajar di dalam kampus. So apabila pelajar katakan yang akan datang ini dalam 800 orang pelajar, dan kita tengok berapa ramai mereka yang betul-betul datang dan berapa ramai yang akan keluar untuk tinggal di rumah sewa, dan ada kekosongan bilik, dan kita akan buka permohonan kepada pelajar-pelajar lah untuk datang mungkin selepas daripada minggu kedua, seperti mana yang Prof Rafi maklumkan tadi, apabila kelas bermula. Dan proses dia sama. Pelajar ini perlu memohon melalui fakulti kerana fakulti yang tahu program apa yang perlu hadir ke kampus ataupun kursus
subjek apa yang mereka perlu ikuti, yang perlu hadir ke kampus. Jadi jika tidak ada keperluan untuk pelajar-pelajar ni hadir ke kampus, saya percaya kita lebih selamat untuk berada di kediaman masing-masing lah, kerana kita kurang pergerakan, tidak perlu keluar ke rumah, so tidak ada kontak dengan public secara terbuka. Jadi itu lebih selamat lah sebenarnya. Sebenarnya kita nak mengurangkan pergerakan pelajar-pelajar ini ataupun pergerakan kita keluar. Jadi jika tidak ada apa-apa keperluan, so lebih baik kita berada di rumah ataupun berada di asrama, ianya lebih selamat lah. Ya, bagaimana yang semua kita maklum, kita kena jaga kita sendiri. Betul Syafiq, kalau tengok trend soalan daripada mahasiswa-mahasiswi kita ni macam masing-masing dah teruja, dah tak sabar sangat dah. Dan kami pun tak sabar sebenarnya menerima kehadiran anda di sini. Jadi saya rasa banyak lagi soalan ni Prof. Mungkin kita boleh jawab 2-3 soalan lagi sebelum kita sampai ke penutup. Soalan yang seterusnya adalah, ada soalan lagi ke? Sekejap ya. Nampaknya ramai dah pelajar kita tak sabar nak datang ke sini, tak sabar nak berjumpa. InsyaAllah kita akan dapat bertemu, dan kami memang tak sabar nak berjumpa dengan anda semua di Universiti Malaysia Kelantan, dan kami dah menyediakan segala-galanya. Jadi nampaknya masa dah mencemburui kita. Kita mungkinlah kalau ada sebarang soalan lagi, anda boleh komen dan insyaAllah tim kami akan menjawab selepas tamat secara langsung ini. Dan mungkin Prof TNCA dulu membuat kesimpulan lah, sedikit kesimpulan yang boleh dirumuskan mengenai kemasukan pelajar pada awal Mac nanti. Jadi kepada pelajar yang dibenarkan hadir ke kampus 6 golongan pelajar yang disebutkan tadi, sila patuhilah arahan dikeluarkan oleh pihak universiti dan juga pihak kerajaan. Jadi pada ibu bapa juga, kerana ini zaman digital, jadi sentiasalah hubungi pelajar sekurang-kurangnya 2 kali satu hari. Sekarang kita ada FaceTime, jadi internet ada, dari segi Facebook ada. Hubungilah pelajar, ingatkan pelajar supaya mematuhi SOP, sentiasa guna hand sanitizer. Dan dalam kelas pun kita pastikan 1/3 saja pelajar yang perlu ada di kelas, dan kita akan pastikan kita buat repetition lah untuk memastikan tiada berlaku kesesakan lah. Jadi kita haraplah dengan mengikuti SOP ni yang kita dapat menangani masalah COVID, dan insyaAllah tiada berlaku kluster COVID di universiti. Yang pentingnya 3 perkara tadi yang saya sebutkan tadi, dari segi keselamatan, kesihatan, dari segi PDP berterusan, seamless education, dan juga dari segi kualiti pembelajaran itu kita dapat capai lah. Jadi itu daripada saya lah. Terima kasih sekian, Prof. terima kasih. Okey Prof. Daripada Prof pula. Daripada Timbalan Lecturer Hak Pelajar dan Alumni. Ya, kami di HEPA lah, memanglah sudah tentulah menunggu-nunggulah kehadiran ataupun kedatangan pelajar kembali ke kampus. Kerana itulah tanggungjawab di HEPA ini adalah untuk memastikan pelajar-pelajar apabila berada di kampus ini sentiasa berada di dalam keadaan selamat, mereka kesejahteraan terjamin dan sebagainya. Dan kita memang mengalung-alungkan, dan saya percayalah ibu bapa tidak perlu risau, tidak perlu terlalu bimbang, dan kita akan mengambil langkah-langkah yang langkah-langkah berjaga-jagalah supaya penularan wabak ini tidak berlaku di dalam kampus UMK, dengan mengikuti SOP-SOP yang telah dikeluarkan oleh KKM dan juga pihak UMK sendiri. So insya-Allah mungkin kita akan jumpa pada 1 hari bulan nanti. Kata dalam kampus ni lebih ramai, lebih meriah. Tapi yang mustahak sekali adalah
mengikuti ataupun follow SOP yang telah dikeluarkan oleh KKM. Saya rasa itu sajalah daripada Terima kasih Prof. Terima kasih. Baik, jadi itulah kata apa sesi untuk kita pada petang ini. Betul. Kita dah sampai ke penghujungnya, sedar tak sedar dah sampai ke penghujungnya dah program kembali ke kampus kita berborak sampai dah tak sedar ya. Dan sukalah saya ingatkan juga pihak universiti dan Prof dah sudah sebutkan tadi ataupun atau SOP telah ditetapkan. Betul. Tetapi sekarang ni pentingnya kesedaran masing-masing itu untuk mengikuti apakah yang sudah digariskan oleh pihak universiti dan pihak kesihatan begitu. Betul, Syafiq. Jadi untuk itu saya nak ucapkanlah terima kasih pada Prof TNC HEPA, Prof Zaliman dan juga Prof Rafi di atas kesudian untuk hadir pada petang ini untuk menjawab soalan-soalan daripada pelajar, dan insya-Allah kita akan sampaikan dari semasa ke semasa maklumat-maklumat terkini tentang kemasukan pelajar dan juga kesihatan dan keselamatan di Universiti Malaysia Kelantan ya. Okey, terima kasih kepada anda semua yang sudi meluangkan masa untuk menonton live kami pada petang ini, dan saya pasti UMK telah mengambil langkah yang proaktif untuk menerima kemasukan pelajar nanti insya-Allah, dan budayakan norma baru. Bersama kita putuskan rantaian COVID-19, kita jaga kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terimalah 1000 tahun. Relaku menunggumu 1000 tahun lama lagi. Tapi benarkah hidup ku kan selama ini? Biar berputar utara selatan, ku tak putus harapan, ku masih setia. Relaku mengejarmu 1000 batu jauh lagi. Tapi benarkah kakiku kan tahan sepanjang jalan ini? Biar membisu burung bersiulah, terlelap gelombang lautan, ku masih setia. Adakah engkau yakin ini cinta? Adakah engkau pasti ini untuk selama-lamanya? Relaku menunggu 1000 tahun lama lagi. Tapi benarkah hidup aku kan selama ini? Biar berputar utara selatan, ku tak putus harapan, ku setia. Jangan
setia.